Solusi untuk atasi healing crisis ya, macam mana kita buat, macam mana kita caranya. Okey, ikut ya, cuba praktis satu persatu, tak apa, perlahan-lahan, cuba amal baru dia akan faham amal ya, baru maklumat ini baru menjadi ilmu, kena amal dulu. Kalau tidak, kau tak amal, kita tak akan dapat faham apa yang kita cakap ni ya. Kena lepas yang kita ni cuba ambil amal apa-apa daripada apa yang kita tunjukkan ya. Dan kita akan pecahkan lagi satu persatu Contohnya kejap lagi kita akan buka tentang bagaimana baginda Rasulullah merawat diri baginda sendiri. Pertama ya, di peringkat otak, lepas tu perut dan amalan. Okey. Pertama di peringkat otak, apa yang Nabi buat? Pertama sekali minta ampun pada Allah ya. Pertama sekali bila kita rasa takut, nak mati ya, teknik yang pertama, Allah bagi tips. Nak masuk exam, dapat tips, dapat toyol. Senang jawab kan? Okey tak? Macam ni. Tips dia untuk hilangkan rasa takut, ambillah aku ya Allah. Maknanya minta ampun. Ambillah aku ya Allah segala-gala jembukan mintaku kan? Kita mengaku yang kita ni tidak pandai dengan Allah ya. Jangan pegang diri kita. Jangan pegang. Jadi bila kita mengaku, berkembalikan diri kita kepada Allah, di situ ada penyerahan yang sebenar ya. Minta ampun tadi ya. Selepas minta ampun, kita letak tepi dah. Okey. Kita lupakan. Pasti kita kena lupakan. Apabila kita cuba lupakan tu, pasti akan ada ya bisikan. Sebab kita tengah lemah lalai ni, pasti akan ada bisikan kata, Allah dah ampunkan ke dosa yang banyak-banyak yang kita buat tu. Tentu benda tu akan berlaku. Jadi kita jangan buat kerja Allah. Yang saya bagi tahu kat orang, untuk orang sihat dia perlu bertenang. Jadi dia perlu lupakan. Setelah dia minta maaf, dah Allah bagi tips ya. Allah yang nak maafkan, Allah yang pengasih. Jangan buat kerja Allah. Jadi kita dah minta ampun, kita lupakan, dan kita terus istiqamah. Setiap hari kita minta ampun pada Allah. Setiap hari kita buat salah, percayalah kan setengah orang tu kan. Tapi setiap hari kita cuba jadi yang baik, cuba. Jadi pertama sekali husnuzan ya, kita minta maaf. Pertama sekali minta maaf dulu ya. Minta maaf, lupakan, istiqamah. Okey. Jadi peringkat otak yang kedua, husnuzan. Jadi husnuzan ni, pecahan husnuzan ni dia ada syukur, maknanya dia kena berseronok syukur, maknanya dia ada kat sini. Syukur tu kalau di peringkat otak, katakan ejaan dia ya, SYUKUR ya. Jadi otak kita tidak akan faham ya. Nanti kita akan detailkan bab ini. Syukur dia ada kaedah je untuk lebih faham, mudah faham apabila otak kita ini kesyukur. Maknanya dia dapat gambarkan. Contoh yang paling mudah, kejap lagi kita akan kalau kita sempat untuk buat ini, ataupun nanti video yang kemudian ke depan, macam mana kita nak rasa seronok dekat tepi sungai, katakan macam ni. Macam mana kita nak rasa seronok. Cara kaedah syukur tu dia kena gambarkan dengan jelas melalui mata, hidung, lidah, telinga, kulit. Maknanya melalui deria, panca indera yang 5 ni, kita rasa baling-baling air tu, rasa celupkan tangan, tengok dengan mata, bau telinga tu, main sampai satu masa lebih pada 5 minit ke atas, kita akan lupakan masalah kita sendirinya ya. Tapi bila kita ada di situ, kita tengok, kita kocok-kocok air, kita akan praktikal, kita terus akan praktikal bab ni kalau hanya kita kata ya Allah, aku bersyukur padamu ya Allah, dia otak kita tidak akan patuh, dia tidak akan kenal apa tu syukur ya. Dia tidak mahu patuh dan dia tidak akan brain freeze. Yang kita nak adalah brain freeze. Brain freeze ni maknanya otak kita akan berhenti sekejap. Ya Allah, indahnya alam, indahnya, tiba-tiba dia akan berhenti. Tapi kalau kita kata syukur dan dia tidak faham ya, dia tidak faham, otak kita tidak faham, maka dia akan terus. Mana otak yang kita kata, otak ni seperti kera ya, dia melompat, dia tak mahu duduk diam. Dia degil kalau dia tak ada gambar. Ya. Jadi kalau kita kata syukur, dia tidak faham. Ya. Tapi kalau kita ambil air tu, kita campak, main, mandi dalam masa lepas 5 minit, lepas 10 minit, kita akan rasa lega, lapang. Dan macam mana kita nak bersyukur di situ. Syukur yang biasa kita melihat ya, secara otak. Kalau kata kita duduk dalam rumah, kita terpenjara kat dalam rumah, ya, syukur dalam dari segi otak, kita gambarkan orang lain lagi teruk. Selalulah orang bagi gambaran ni, biasalah kan. Pandang orang yang di bawah. Kalau kita pandang yang atas, kita pandang orang sebelah, keretanya besar, semua rasa keluar kereta je. Jadi kita pandang orang lagi susah. Itu teknik biasalah ya. Orang tu tak ada duit makan gitu. Jadi itulah yang bagi Rasulullah kita galakkan, kita membantu orang yang susah. Jadi kita melihat, kita akan rasa
syukur. Kita melihat orang meninggal tanah pun kita akan rasa macam ya Allah, kan, kita akan kesedaran dan banyak. Jadi syukur ini secara biasa yang kita tengok yang orang cuba gambarkan melalui kesusahan dan sebagainya. Okey, maksudnya dia gambar, dia nampak kan. Dia kena sentuh, tengok. Kan. Jadi dia dah dapat gambarkan, oh yalah kan. Tapi waktu dia tengah tidak rasa sedap, apa tak sedap makan apa tu kan. Jadi dia kena gambarkan juga, kalau orang lain sekian, tak ada sekian, lapar sebagainya, tak ada apa, macam mana. Jadi itu teknik biasa kan. Jadi itu teknik mana kita melihat orang. Ya. Jadi nanti khas video di mana kita tunjuk teknik macam mana nak rasa syukur melalui gambar itu juga. Ya, gambar secara fizikal di mana kita berada. InsyaAllah kita akan sambung video itu. Jadi bersangka baik ya, maknanya husnuzon tadi dia satu tadi ada bersangka baik ya. Lepas tu dia ada di mana situ sebenarnya kita nak jelaskan, dia ada di situ ada bawah teknik itu, teknik pukau ya, pukau. Hypnotize. Kalau dengar pukau tu terperanjat kan. Tapi hypnotize sebenarnya. Hypnotize tu sebenarnya kita hypnotizing diri kita. Husnuzon, bersangka baik. Contoh kita dalam keadaan diuji ya. Kita sakit. Kalau kita terus kata kita sakit, kita tengok pula berita-berita sakit, kita tengok pula benda-benda kisah yang sakit, maka kita akan sakit, kita masuk sebab gambar itu. Jadi kita perlu pukaukan gambar dekat otak kita ni benda yang seronok. Kita benar. Apa yang macam mana saya seronokkan diri saya selalu. Okey, hari-hari kita tengok kita menghadap orang datang menangis-nangis, sakit ni sakit itu, sakit fizikal, mental, emosi macam-macam. Okey. Jadi kadang-kadang kan, apa yang saya tengok, saya melihatkan semua benda tu, saya nak cakap sikit-sikit lah. Berubahlah tolong. Kan? Berubahlah tolong. Tapi dalam hati tak lihat kata apa. Saya cerita juga. Kadang tu dia dapat hidayah. Kadang tu tak dapat hidayah. Itu sebab itu milik Allah. Kita kata kami ni cuba cerita saja. Tukang cerita. Tapi kadang-kadang saya melihat kan, kadang-kadang kita tengok yang kami tak cakap banyak pun, tiba-tiba dia dah dapat hidayah daripada Allah dah. Kan, datang mama makan, dia sihat dah semua, dia seronok dah. Contoh, tapi dia setengah tu berbuih-buih kita cakap ini, dia berbalik cerita itu. Dia cakap dia balik cerita sakit. Dia berbalik-balik kerana dia bolak-balik kan ya. Mana dia dah keadaan lemah dan lalai. Kami tetap tidak marah sebab kita faham gambar dia terang di macam dia tengah saya kartunkan segala-galanya. Ya, saya kartunkan segala-galanya. Saya melihat segala dunia ni macam mana saya buat. Kita ni kita kartunkan. Sebab kita kalau orang tu jahat sekalipun, saya tidak melihat orang tu jahat. Kita tidak melihat orang tu jahat. Kita melihatkan bisikan yang pada orang tu. Di sebaliknya maknanya dia tidak mau buat jahat. Jahat mana pun orang tu ya, sebenarnya dia nak buat baik. Tapi bila dia dalam keadaan perut dia penuh dengan macam-macam benda yang kita kata daripada sumber penataan, bahan makan, akhlak makan tak betul, maka dia akan ada bisikan. So bisikan itu adalah iblis yang menyuruh dia buat benda tak baik. Contoh dia bawa kereta kan. Dia dah pecut, anak dah kecil kat situ. Dia tidak rasa. Kalau isteri dia tegur lah katakan, bang anak kecil lagi ni, lagi dia marah kan. Bayangkan dia dalam keadaan lemah dan lalai. Nampak dia kuat, sebenarnya dia lemah. Dia terikut. Bayangkan saya selalu buat, saya jadi ketergelak macam tu tau. Saya bukan nak gelak, tapi jadi macam dah terbiasa. Sebab apa? Saya tidak melihatkan kejahatan dia. Saya melihatkan apa iblis tu tengah buat kat dia. Iblis tu tengah duduk kat sini ke, iblis tu tengah pecut contoh kan. Iblis tu tengah tenggek sini ke, tenggek kat sini ke, tutup telinga dia ke kan. Pecut tak tahu kan. Nauzubillah. Jadi apabila jelas kita faham yang Allah kata yang iblis itu, maka bila kita terikut, maka kita jadi ikut-ikutan. Melompat-lompatlah kita, macam kera lah kita jadi iblis. Kita jadi macam kera lah. Kan, macam kera. Terikut. Jadi kan bila kita faham tauhidnya di mana kesilapan tu, jadi kita tidak marah pun pada orang tu. Kita melihat ya Allah kesiannya orang ni terikut-ikut dengan iblis yang tengah duk berbisik-bisik kat dia sebelah dia. Saya tak nampak pun iblis, tapi kita dapat bayangkan, kita dapat gambarkan dapat menggambarkan apa yang Allah kata. Orang tu kalau dia terikut bisikan, dia tidak ada. Jadi kan saya selalu mengkartunkan benda tu. Yang untuk saya kadang-kadang jadi macam hilang sabar. Ya, dia nak marahnya. Kenapa lah aku cakap dia nak juga kona cakap aku. Dia cakap, jika kita teramal dulu, nanti insya-Allah okey. Sebelum amal pun dia dah, macam mana saya nak okey? Macam mana saya nak ni? Hari bila itu depan kami, belakang kami lagi lah macam. Ibu saya ni, nama saya ni kan. Jadi dia tidak mampu kan. Jadi saya pun letih. So kita kan manusia, tetapi bila kenangkan balik, Nabi letih tak? Tentulah kan. Tapi Nabi buat juga. Buat juga. Jadi kita cukup lah. Kita susun jadual. Jadi saya akan
macam mana kita ni, sebab kita akan melihat iblis yang tengah duk macam-macam lah, bila orang bercakap dia tutup mata lah, apa macam-macam lah, macam-macam. Jadi saya akan mula macam ketawa. Maknanya itu di otak saya. Jadi apa yang kita kena buat, kita pukau diri kita, ya. Pukau maknanya bersangka baik, ya. Hypnotize diri kita. Bila kita sakit itu akan ada bisikan. Apa yang bisikan kata? Kau nak mati, kau takkan pulih punya. Dan ada banyak orang cakap, kau ingatlah, banyak orang cakap, orang tu pandai. Kau takkan pulih punya, kanser kau mesti mati punya. Jadi kan saya selalu membayangkan, saya tidak marah pasal sakit itu, pasal dia tidak tahu ataupun dia dalam keadaan lemah. Jadi saya akan tengok setiap masa bisikan duk cakap kat dia macam tu. Saya membayangkan iblis duk bercakap. Jadi saya jadi macam okey. Jadi saya bersangka baik dan apa yang kita buat? Okey, kita hypnotize, hypnotize diri kita, di mana kita bersangka baik pada Allah. Bila kita ditimpa segala ujian, ya, pertama pegang. Macam mana kita atasi? Pertama, tenang, pegang. Allah janji kepada orang-orang yang beriman segala penyakit ada penawarnya. InsyaAllah pegang. InsyaAllah. Itu pegang dulu. Gambarkan. Oh, dah Allah janjikan. Okey, ya. Tadi apa nak risau? Jadi tadi kita dah cakap minta maaf. Lupa kan? Dan kita tengah lemah lagi, istiqamah. Dan dalam masa itu kita akan ada bisikan kan. Jadi pukau diri kita, hypnotize diri kita. Bagaimana baginda Rasulullah suruh kita husnuzon, hypnotize diri kita. Dalam keadaan kita sakit, kita kena solat juga, kan? Tak ada alasan untuk tidak solat walau macam mana cara sekalipun, kan? Solat maknanya kena buat. Kena hypnotize diri itu sebenarnya. Simbolik juga daripada ibadah itu. Maknanya bila kita solat, kita kena hypnotize diri kita. Hypnotize maknanya kita tinggalkan sekejap dunia kita ni 5 ke 10 minit, ya. Satu hari break 5 kali. Itu satu bab. Okay, jadi breakkan diri kita, husnuzon kepada Allah. Pukau diri kita, tinggalkan dunia. Kalau kita tidak mampu untuk sihat, kalau kita dalam keadaan lemah dan lalai, ya, ada banyak bisikan. Gambar tu timbul banyak. Kita tidak mampu untuk bertenang, tidak mampu khusyuk sekalipun untuk solat, ya. Jadi banyak di kalangan yang kita datang, even Hafiz, Hufaz sekalipun, kita tak baik, kita tak boleh cakap orang tu tidak beriman kalau kata dia tidak boleh khusyuk. Sebenarnya dia dalam pengaruh bisikan. Kenapa dia dalam keadaan kesakitan? Kasihanlah dia. Jangan terus menjatuhkan hukum pada dia. Bagi peluang dia, kita dengar apa isu dia sekejap. Okey, lepas tu kita bawa dia ke dalam dunia di mana dunia sihat dan kuat. Mana? Sihat dan kuat. Mental. Betulkan dulu. Husnuzon, bersangka baik. Belajar pukau diri dia, maknanya meninggalkan sekejap dunia, bagi balik, ya Allah, ambillah aku solat. Dalam doa iftitah sekalipun, ya, mula sekali kita niat, dan bila kita niat, apa kita nak buat? Iftitah, doa iftitah itu mengakui wa ma yayahu mamati lillahi, dan segalanya kehidupan kita adalah milik Allah. Dan termasuk Al-Fatihah. Maknanya kalau kita faham tu, maknanya itulah dia. Kita selepas solat. Contoh selepas solat. Jadi otak kita ni, kita gambarkan, okey, niat dia, okey, wa ma yayahu mamati lillahi rabbil alamin, sebagainya, Al-Fatihah tu. Jadi kita faham, ini dia. Jadi itu kebalkan otak kita dengan tauhid dan gambar-gambar yang Allah bagi tips, ya. Okey, jadi tidak boleh katakan masih bercelaru, pegang juga kuat-kuat. Pegang juga, itulah tauhidnya. Okey. Jadi itu peringkat otak. Okey, peringkat perut, jaga makan, ya, macam kita cakap tadi. Kaedahnya kita dah bagi solusi yang banyak, resepi-resepi natural yang cukup banyak, ya, macam mana nak enhance rasa melalui herba dengan rempah yang boleh menandingi macam-macam rasa yang moden, ya. Dan kita telah buktikan banyak, dan rasa-rasa yang sedap ini sangat penting. Bukan sekadar makanan yang sihat. Makanan yang sihat dan sedap. Itu yang dahsyat. Yang sedap itu akan merangsang serotonin. Dadah semula jadi dalam otak kita yang sangat penting. Dadah ini, ya, bila kita makan pedas sekalipun, ya, tapi kalau otak kita sedap, dia rangsang natural ni, tanpa sintetik, perut kita akan sedap, dia akan rangsang, bertenang sedapnya. Hilang angin tu semua. Okey, boleh bangun pula tiba-tiba. Okey, itu di peringkat tu. Perut. Dan di peringkat amalan. So di peringkat amalan dia ada banyak, ya, ada banyak amalan dia. Maknanya contohnya tadi otak,
ni dan pernafasan kita. Okey, pernafasan kita kena belajar bertenang. Macam mana? Okey. Jadi dalam amalan itu kita dah faham buat ini. Okey, teruskan. Dalam masa yang sama gambar tu kena jelas pegang. Okey, perut dah jaga amal tu. So amal ni boleh buat macam. Okey, sementara itu ada setengah orang bila dia dalam keadaan panic attack, anxiety dan sebagainya, dia tak boleh buat apa dah. Dia tak boleh apa-apa. Okey, ya, dia tak boleh buat apa. Macam mana nak atasi dia? Ya. Dan bila dia dah pulih sikit, dalam keadaan dia pulih sikit tu, maknanya bukan dia pulih lagi, dia dah jantung dah bertenang. Okey. Kita tengok ya, di peringkat itu macam mana nak atasi, dan di peringkat dia kena attack macam mana nak atasi. Okey, di peringkat dia kena attack. Okey, apa maksudnya? Bila dia punya anxiety kemudian kelenjar dia, thyroid dia ada isu, hyperthyroid dia, otak pineal gland dia, dia punya pituitary gland dia terganggu dan sebagainya, gambaran dia akan terbolak-balik. Okey. Jadi proses itu perlu jaga perut dan otak dia lawan. Okey, jaga perut untuk di peringkat fizikal dan otak perlu berlawan Jadi proses ujian tadi. Peringkat ini dia kena berlawan dia kena berlawan di mana otak dia sebenarnya dah tadi fizikal dia dalam proses pemulihan, dia belum lagi okey kan. Jadi dia kena lawan. Pertama sekali dia ada cara lawan menggunakan suplemen dadah dadah yang penenang tahan sakit dan sebagainya. Okey, itu cara biasa. Ada cara pertengahan, dia gunakan penenang sedikit. Zikir yang lebih. Husnuzon itu yang kita tadi gambar tu. Tapi kalau yang cara yang ketiga tu yang kita kata sebenarnya yang kita amalkan tu sebenarnya kita tidak pakai yang ini. Kita pegang terus secara kita ransang dadah semula jadi dalam tubuh badan kita ni dadah tu macam-macam adrenalin lah whatever ni okey, untuk tenang kita rangsang dadah ini dengan cara gambar yang baik-baik. Okay. Macam mana? Jadi sebenarnya dadah itu yang kita kata, dadah tu tidak kuat. Dadah tu tiada apa-apa Dadah tu kalau kita letak atas meja, dadah penenang, tahan sakit ataupun kuat, dia tidak ada apa-apa. Meja tu tidak terbang. Tetapi dia tidak kuat dadah tu. Tetapi yang kuat itu adalah badan kita yang Allah beri sensor ni, hormon ini bila kita makan dadah tu dia merangsang hormon ini yang dipanggil dadah semula jadi. Jadi dadah untuk tenang dan sebagainya. Jadi kalau tanpa dadah boleh juga dirangsang dadahnya secara natural dengan yang apa yang Nabi katakan solat husnuzon, bergambar yang baik dan sebagainya. Tapi ada peringkat-peringkatnya, saya cakap terus terang Kalau di peringkat yang anxiety, dia boleh lagi untuk bertahan, tidak rasa dan sebagainya kan. Dia berbolak-balik Jadi dia perlu masa. Ada program dia lagi yang kita akan buat terapi saraf lah, apa, tenangkan fikiran dia, akan lupa, kosongkan minda dia apa semua, okey. Tetapi ada sampai satu peringkat di mana melalui zikir ni hanya peringkat Nabi punya zikir saja yang boleh mampu untuk orang tu untuk hilangkan rasa sakit dia. Sebab apa, dadah tu rangsang yang paling sampaikan dikatakan Nabi solat daripada malam sehingga kan sampai subuh, dikatakan bengkak-bengkak kaki, bukan saja-saja menggambarkan, meminta ampun pada Allah sebenarnya, mengeluarkan, merangsang. Bila gambar tu dapat gambar yang baik, dia akan terus merangsang rasa tenang. Okey, dadah ini sangat penting. Dadah semua jadi dalam tubuh badan kita. Tapi ada peringkat dia cukup tinggi tawakal dia. Contohnya orang yang ada isu tulang. Mana hati dia dah kuning ataupun dia dah pergi pada peringkat dialisis, ya Allah, cukup tinggi. Mana kalau dia dah pergi sampai peringkat dialisis, biasanya otot dia dan tulang dia juga akan lemah. Jadi peringkat ini bila dia dalam proses healing ni dan masuk saja fasa healing bahagian tulang ataupun orang yang ada isu kanser tulang, memang kami katakan di peringkat tulang memang sangat sakit. Dan pada peringkat tulang sini memang kita kata makanlah dadah untuk tahan sakit sebagai tahan sakit. Sebab sampai ke peringkat tulang memang kita tengok, kita lihat sendiri depan mata, memang sangat sakit. Jadi kalau peringkat yang kita pegang dengan dadah peringkat kedua dadah dan kepada Allah, dan lagi satu peringkat tu yang hebat yang kita kata tu
dia berzikir kepada Allah saja, dia dah boleh mengeluarkan dadah sebanyak-banyaknya dan dia boleh menahan rasa sakit itu. Tetapi tiga cara ini saya cakap terus terang memang sangat mencabar. Okey. Jadi bagaimana untuk kita merangsang dadah ini yang 3 tadi, ya. 3 tadi. Maknanya pertama gunakan dadah, separuh, maknanya tahan sakit. Yang ketiga zikir cara baginda Rasulullah. Maknanya tauhidnya cukup kuat, ya. Bila dah bertenang, gambar yang baik dia akan bertenang. Okey. Jadi dalam peringkat ini, itu antaranya. Dalam peringkat ini banyak benda yang kita boleh buat untuk merangsang dadah secara natural ni. Kalau dah sakit sampai peringkat tulang, saya nasihatkan pergilah peringkat yang tinggi tadi, ya. Tapi kalau yang biasa-biasa ni, di peringkat anxiety, di peringkat sakit jantung, dia tak ada apa-apa lagi sebenarnya, ya. Kalau dia nak ambil ubat penenang, okey, ambillah sedikit, dos yang sedikit. Sebab apa? Untuk tahan sakit. Jadi dia boleh kalau di peringkat dia kena serangan tu, pertama sekali dia kena bertenang. Kalau pakai dadah, dia makan. Kalau tak pakai dadah, ya, kalau tidak pakai ubat penenang, dia bertenang. Bersangka baik, lama dia akan bertenang. Contoh, ya, orang yang kena kes darah tinggi, darah tinggi. Jantung dia orang anxiety naik, tak turun-turun jantung dia laju. Apakah tandanya? Tandanya jantung kita ni sedang buat kerja. Tugas dia sangat mudah. Tugas dia untuk pumpkan darah sampai ke tempat yang nak digunakan. Contoh kita duk berlari. Contoh kita duk pakai inilah diri kita buat sebab kan. Jadi kita duk berlari lah kan. Jantung kita naik 18. Katakan. Lepas tu dalam masa katakan orang tu fit dia dalam kata 30 saat dia boleh jantung dia dapat 120. Okey, kalau dia 1 minit tu pun lebih kurang lah 30 saat. 1 minit dia akan recover 120. Dia bertenang lagi dan dia come back pada kadar kehidupan jantung yang normal. Okey, bermaksud jantung dia sebenarnya tidak salah. Jantung dia pumpkan darah secukupnya sebab dia mendapat arahan. Di mana arahan dia sangat simple. Bila tangan kita ataupun otot kita perlukan darah, ya, perlukan oksigen. Jadi otak kita bagi tahu kat jantung pump laju. Jadi jantung akan pump laju. Okey, jadi jantung kita akan pumpkan darah sampai ke seluruh ni. Cukup dapat darah. Bila cukup dapat darah, otot tisu kita, organ kita akan bagi tahu kat otak. Okey, dah cukup. Dah cukup darah. Jadi otak akan bagi tahu balik pada jantung. Okey, bertenang, jantung kita akan bertenang. Sebab darah dah sampai. Okey, macam mana pula bagi orang yang ada tekanan darah tinggi? Jantung duk naik sampai 200 lebih, tak turun-turun. Apa ceritanya? Okey, sebenarnya jantung tak salah. Jantung duk tekan sebab jantung terima arahan daripada otak. Darah tak cukup. Okey, apa terjadi apabila orang itu darah dia tak sampai ke otak? Otak bagi tahu lah jantung, pump lagi. Dia pump lagi. Jadi macam mana nak atasi? Dia kena bertenang. Dia kena rangsang hormon yang bagus-bagus. Contoh dia akan bertenang. Pertama tadi dia ambil ubat penenang. Okay, itu cara yang biasa. Cara yang ini atasi tu dengan gambar. Tak apa cakap, kalau aku mati pun, ya, contohlah, ya kan. Maknanya buat penyerahan pada dia. Kalau aku mati pun aku dah buat segala-galanya. Contohlah, ya. Itu dah lepas. Kita dah dapat gambarannya, Allah itu benar. Di syurga tu lebih indah. Apa-apa. Contohlah, ya. Okey. Jadi dia akan dapat je gambaran. Syukur, alhamdulillah. Engkau lah segala-galanya, ya Allah. Antara 5 ke 10 minit, ya, kita sentiasa duk cakap, pukau, hypnotize diri kita dengan gambar-gambar yang Allah janjikan. Bila dah sampai setahap kita dah dapat gambar tu dengan jelas, dengan tenang, so jantung kita akan bertenang. Sebab tu antaranya kadang-kadang tu bila orang telefon kita, orang dengar yang kita cakap, bila orang kata saya ada masalah ni, so kita bagi voice message sekejap, kita cakap, dia kata alhamdulillah, pasal bertenang sikit hatinya dah. So, kan? So kita memberi gambaran yang Allah bagi gambaran, Allah janji gambaran itu. Sebenarnya kami menceritakan apa yang Allah janji. Jadi orang tu bila dengar bukan apa sebenarnya, dia fokus. Dia nampak apa yang kita cerita tu, dia dengar. Bila dia dengar dalam masa 5 minit, 8 minit, 10 minit, kan, dia dengar, kita buat voice message ke apa ke, bila dia dengar, sebenarnya kita mengalihkan fokus dia kepada tempat lain. Kadang kan? tu ada cerita, dah hilang. Dah sihat ke belum? Dah. Dia kata dah sihat. Jadi orang yang kena darah tinggi dan sebagainya, selalu darah dia sempit, dia punya komposisi darah dia pekat, pekat dengan sebagainya, darah lambat sampai ke otak.
Jadi bila jantung dia pam nak sampaikan dah ke otak, dia pula pressure lagi otak dia. Okey ke? Boleh pulih ke? Aku dah mati ke? Jadi itulah buatkan lagi otak dia lagi pressure, stres, dan akan mengeluarkan hormon kortisol lagi dan stres hormon lagi, dan otak dia nak lagi. Bila dah stres tu dia akan takkan lagi banyak oksigen. Dia tidak dapat bertenang. Jadi dia otak dia bagi arahan dekat jantung. Pam kuat lagi. Tak cukup kuat. Jadi kuat, naik. Tak berhenti lah. Pasal otak tadi itu tidak dapat gambaran yang jelas. Yang kita, kalau kita gambaran dia, bila kita bertenang, kan, bayangkan kejap lagi okey lah. Contoh je kan, berusut. Kejap lagi okey lah kan. Orang yang sakit jantung, contoh, tengok kan, dalam grup tu ramai je, dalam grup mutant tu ramai je yang dah sihat, yang boleh sihat terus ya. 3 serangkai lah apalah, semua boleh pulih. Takkan aku tak boleh pulih. So bagi tahulah kat otak, pukau lah diri tu. Ramai yang dah pulih dah kan. Allah kata nak pulih, Allah pulih kan. Jadi gambar. Dah ramai yang sihat. Tak percaya tengok orang tu. Kalau orang tu dah sihat, kenapa aku tak sihat lagi? Contoh kan. Tak apa, mesti sihat punya kan. InsyaAllah kena pegang. Kerana Allah itu kena pegang nombor tawakal tu. Serah balik. Jadi bila dah bertenang, jadi gambar tu dah ada, okey, baru kita akan mula jantung tu. Bila dah kurang nak pakai, otak dah kurang pakai oksigen, kita dah kita relax. Ataupun macam tu je lah kan. Jangan fikir banyak. So itulah fungsinya dada. Apabila dada ini masuk dalam tubuh badan kita, dia membuatkan kita, dia memotong rasa sakit. Dia memotong kebas rasa sakit itu. Maknanya, contoh, bila jantung tu tekan dengan kuat, orang tu ada salur darah dia sempit, dia tekanan darah tinggi. Bila dia tekan dengan kuat jantung dia, darah pergi banyak. Bahagian yang salur darah tu sempit begitu, dia akan ditekan, di pressure. So bahagian sini ada rasa sakit, bahagian sini ada denyut. Bahagian mana saja bahagian yang berdenyut itu, yang ada rasa sakit itu, sebenarnya salur darah tu sempit. So jangan runsing bab tu ya. So kita dah cerita dah sebelum ni, di peringkat salur darah akan insya-Allah akan lebih baik hari demi hari apabila kita mengamalkan lemak baik. So itu dah kita cerita kemudian. Kita tak nak buka cerita tu, kita buka cerita yang baru. Jadi atasi dia otak dan pemakanan tu. Maksud tadi yang kita kata gambar tu. Dalam kita tengah buat gambar tu, bertenang, tarik nafas. Kejap okey lah tu. Dan nanti kita ajar teknik lagi ya, teknik syukur dan teknik untuk hypnotize diri kita, kera dalam diri kita ni ya. Bila kita dah makin sihat dan sihat dan kuat dah ya. Bayangkan ya, bila kita nak bersukan, kita bersukan. Kita boleh cakap, okey aku nak bersukan. Datang mood. Bila kita kata kita nak solat, bila kita kata nak makan, dia sentiasa kita boleh ni. Tidaklah waktu kita nak makan tu kita pegang handphone, nak pergi solat kejap lagi kita dah pergi sana, nak pergi bersukan tu kejap lagi kita macam-macam lah. Jadi otak kita ni bila kita dah sihat, dah pandai gambarkan ya, seronok sangat hidup ni. Di mana kita nak tidur 1, 2, 3 tidur. Lebur, tak ingat apa dah. Itu Hakim pun tahu kalau saya dah mengucap kan, ya Allah ambillah aku 1, 2, 3, 4, 5 depa dah bising kan. Orang kata umpama tu kalau gempa bumi tak dengar. Contoh. Jadi saya memang tidur ya. Walaupun macam-macam lah kes kronik yang depan mata saya, dan dia orang tengah ada apa dah selesai ke dia orang tu kan, saya letih kan, walaupun kronik dan sebagainya tapi saya boleh shut down otak saya. Okey, aku nak tidur setengah jam, aku nak tidur 5 minit, aku nak tidur seminit pun dia dah biasa tengok. Kita nak tidur seminit kan. Jadi teknik ini kita akan buat pengususan ya, dari segi syukur satu, dari segi teknik nak tidur satu ya, video khas satu-satu, dan termasuk nak tahan sakit pun satu. Jadi khas ya, satu-satu kita akan bagi. So ingat, degupan jantung kita dia bergantung kepada otak kita ya, dia akan ikut arahan kepada otak kita, pam ya. Jadi kalau kita bertenang, tak ada fikir banyak, hanya berserah, ya Allah aku sedialah, ambillah aku ya Allah. Teknik tu saya dah pakai 15 tahun. Jadi teknik itu bila kita buat penyerahan kepada Allah, kita dah tak fikir banyak dah ya. Tapi kalau kita ada rasa takut, patah balik pada kaedah tadi ya, minta maaf dan sebagainya. Okey, jadi selesaikan yang minta maaf dan bersangka baik pada Allah. Pukau diri kita, hypnotize diri kita, ikut kaedah yang macam mana baginda Rasulullah buat, hypnotize bersangka baik, mana hypnotize diri kita ya. Walaupun kita terlarang nak bangun, tapi bila tiba-tiba ada anak kita cakap, ayah lapar, kita akan bangun. So kata-kata itu telah hypnotize kita untuk kita bangun ya. Jadi, dan kita bila kita nak keluar rumah tu,
kita bersangka baik. Kalau aku sakit, aku biarkan aku sakit. Tapi kalau aku bangun, aku boleh bagi bantu anak-anak aku, boleh nak makan dan sebagainya. Aku kena bangun juga. Jadi itulah hypnotize. So bersangka baiklah. Dan kita akan bagi tahu juga pada diri kita, ini adalah terbaik. Adalah silap yang aku dah buat selama ini. Maka itulah bersangka baik. Dan itulah hypnotizing diri kita sebenarnya, ya. Jadi kita perlu jelas macam mana. Dan sub daripada ni macam kita kata tadi, kita akan buat dalam masa terdekat. Bersyukur, hypnotizing, tahan sakit. Tahan sakit, insya-Allah kita akan buat. Ya. Insya-Allah. Assalamualaikum.